أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan peluangnya kepada kita semua untuk terus kita bernafas di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, di ladang akhirat ini, supaya kita sama-sama menambah bekalan amalan kita untuk kita menuju ke negeri yang kekal abadi, itu negeri akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk kamu bercucuk tanam bila kita nak pergi ke hari akhirat. Man ya, kata orang Arab, man yazra' yahsud wa man lam yazra' lam yahsud. Rasulullah kata man yazra' yahsud, mana-mana orang yang menanam dia akan mengetam. Wa man lam yazra', mana-mana orang yang tidak menanam dia tidak akan mengetam. Jadi insya-Allah taala mudah-mudahan dengan kita menanam di dunia ini dengan mengerjakan amal-amal yang baik, amal-amal yang saleh, insya-Allah kita akan mengekal, kita akan mengetam hasilnya apabila kita pergi ke suatu hari yang tidak ada manfaat pada harta dan juga anak pinak. Tajuk kuliah kita pada pagi ini ialah perkara-perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni apabila kita pergi ke akhirat nanti, apa bendakah yang akan ditanya, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini soalan-soalan yang Tuhan akan tanya kita, kerana setiap yang kita buat ini akan ditanya oleh Allah. Summa latus'alunna. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat kurniaan Allah kepada kamu. Demikian juga firman Allah Ta'ala dalam surah As-Saffat. Dalam surah As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun.
Allah kata hentikanlah mereka itu, kerana mereka semua akan ditanya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menanya seseorang hamba pada hari akhirat itu tentang amalan mereka, tentang niat mereka, tentang ucapan mereka. Dan kita akan tengok sepanjang perbahasan kita hari ini insya-Allah berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa dia soalan-soalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan tanya berkenaan dengan dosa yang paling besar yang dilakukan oleh seseorang manusia, iaitu dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu dosa yang dibuat oleh manusia yang paling besar selain daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik ini tidak akan diampunkan oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang syirik. Siapa sahaja yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosa selain daripada dosa syirik itu bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa man yusyrik billah, siapa yang telah syirikkan Allah dengan sesuatu, faqad iftara ithman 'azima, maka dia telah melakukan satu dosa yang cukup besar. Soalan yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan tanya ialah tentang dosa akidah manusia dengan Allah, yakni dengan apa kamu beriman. Kalau kita orang Islam ni, kita amanna billah, kita beriman dengan Allah, dengan kitabnya, dengan rasulnya, malaikatnya, hari akhiratnya, qada dan qadarnya, seperti mana rukun iman itu. Kalau kita jaga dengan baik, insya-Allah taala kita akan selamat. Dan kita kena ingat bahawa pada hari kiamat nanti, setiap yang disembah, setiap yang menyembah akan melepaskan diri daripada yang kena sembah. Demikian jugalah Tuhan yang mereka sembah akan berlepas diri daripada mereka. Wa qila lahum aynama kuntum ta'buduna min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Allah taala kata wa qila lahum, dikatakan pada mereka, aynama kuntum ta'budun, di manakah Tuhan yang kamu sembah? Di manakah yang kamu sembah itu? Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jalla yang kamu sembah. Orang Cina sembah tokohnya bagi yang Buddha, ya. Orang komunis dia sembah ideologi dia. Orang India dia ada Tuhan dia. Orang Bahai ada Tuhan dia. Orang Animisme ada Tuhan dia. Di akhirat nanti Tuhan tanya, wa qila lahum aynama kuntum ta'budun, dikatakan pada mereka, di manakah yang kamu sembah itu? Min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal yansurunakum, adakah dia boleh menolong kamu? Au yantasirun. Wa qala ta'ala wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Ingatlah pada hari di mana kamu diseru, di manakah yang kamu sembah, yang kamu syirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu itu yang kamu sangka. Jadi kesimpulannya kawan-kawan semua, yang disembah oleh manusia, yang manusia sembah itu penyembahan dan akidah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditanya oleh Allah. Manusia akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita sembah. Sebab itulah kita kena kuatkan akidah kita. Kuatkan akidah kita, akidah anak-anak kita, supaya mereka ini menjadi mukmin yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bergantung dengan mana-mana makhluk. Kita kena nu'minu billah, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurnanya.
Soalan yang kedua ditanya oleh Allah ialah pertama soalan akidah. Soalan yang kedua Allah akan tanya tentang apa amalan yang kita buat di alam dunia. Apa amalan yang dibuat oleh kita manusia di alam dunia ini. Amalan yang baik Allah Ta'ala akan tanya. Amalan yang jahat Allah Ta'ala akan tanya. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Allah kata فَوَرَبِّكَ, maka demi Tuhanmu, لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, kami akan tanya semua manusia itu. Kami akan tanya semua manusia. Apa soalan Tuhan tanya? Amma kanu ya'malun, apa yang telah kamu lakukan di alam dunia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tegaskan bahawa Dia akan menanya kita apa yang kita buat di alam dunia ini. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Al-kullu yus'al. Setiap manusia ditanya oleh Allah tanpa melihat kepada status mereka. Al-ghani wal faqir. Orang yang kaya, orang yang miskin, Allah tanya. Al-maliku wal amir. Raja, Perdana Menteri ataupun gubernur, Tuhan akan tanya. Wal arabiyyu wal a'jamiyyu. Orang-orang Arab dan juga bukan Arab, Tuhan akan tanya. Wal abyadu wal aswad, yang berkulit putih, yang berkulit hitam, Allah akan tanya. Wal hurru wal abdu, hamba dan juga tuan, aku tuakai mukali, Tuhan akan tanya. Kulluhum mas'ulun, semuanya Tuhan akan tanya. Amma kanu ya'malun, apa yang telah kita buat di alam dunia. Saya bawa contohlah kawan-kawan yang kita tidak terasa. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, peliharalah dirimu dan juga ahli keluargamu daripada api neraka Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak jaga keluarga kita, tak jaga anak-anak kita daripada buat benda-benda yang berdosa, kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi ada sebahagian manusia di alam dunia ni yang betul-betul mereka itu menentang dan melawan akan titah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Dia lawan sungguh. Hukum Allah pun dia lawan. Contohlah sebut dosa bak rumah tangga. Orang tidak terasa pun tuan-tuan semua ya, dibuat oleh kita manusia. Apa dia contoh dosa dibuat oleh kita manusia? Ada sebahagian orang yang sudah bercerai dengan isteri dia, tapi masih tinggal sebumbung. Dia bila dia bercerai, dia tak boleh tinggal sebumbung. Duduk sebumbung, dia melakukan dosa. Kalau rumah 2 tingkat sekalipun dah bercerai, walaupun dalam iddah, dia tak boleh tinggal atas seorang, bawah seorang. Tidak boleh. Kalau nak tinggal atas seorang, bawah seorang, boleh, dengan syarat si rumah yang di sebelah atas itu dia kena naik melalui tangga di sebelah luar. Kalau tangga di sebelah dalam, dia kira masih duduk sekali. Duduk sekali hukumnya adalah berdosa. Kalau nak masuk berjumpa isteri dia pada masa itu, nak masuk buah dengan bekas isterinya, dia kena ada mahram. Sama ada dia punya orang lain ataupun anak-anaknya yang sudah besar. Sebab pada masa itu perempuan itu sudah bukan menjadi isterinya, kecuali apabila dia rujuk balik kepada isteri dia. Ini contoh. Saya sebut satu contoh yang dibuat oleh manusia, tidak terasa pada hari ini satu dosa. Bagaimana orang kita ni duduk dengan bibik di rumah, dengan pekerja yang kita bayar gaji dalam satu rumah. Tidak boleh. Kalau kita duduk dalam satu rumah dengan pekerja kita, dengan bibik kita, maka dia kira kita tinggal di bawah satu bumbung. Kalau isteri pergi kerja, suami ada di rumah dan bibik tu ada di rumah dia, maka dalam satu bumbung, dengan boleh bergerak bebas satu bumbung, maka dia dikira hukumnya berdua-duaan dengan perempuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan,
Bagi orang yang pelihara orang gaji di rumah dia, dia kena buat bilik orang gaji ini tak boleh masuk melalui pintu dalam rumah. Dia kena buat pintu bilik ni keluar. Luar nak masuk dalam rumah, dia kena anggap satu rumah yang lain. Rumah pekerja kita panggil, rumah pekerja. Kalau duduk sekali, kita duduk dalam keadaan kita berdosa. Aurat bibik kita tengok, satu dosa. Bibik layan kita dengan nampak aurat, kita akan berdosa. Sebab bibik itu orang gaji. Kita kena ingat batasan-batasan hukum syarak ini. Ini dosa-dosa yang dibuat oleh orang kita yang tidak dirasai akan dosa itu. Tak terasa. Bahkan ditanya rasul-rasul tentang kaum mereka, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin." Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alladhina ursila ilaihim, orang dengan apa yang diutuskan kepada mereka itu. Demikian juga para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ada hadirin sini komen, dia kata kahwin bibi itu, ya, jadikan bibi itu sebagai isteri kamu, tidak menjadi masalah. Katakanlah bibi ada di rumah, maka bibi dia merangkap isteri keduanya, maka dibolehkan oleh agama sebab itu adalah isterinya. Masalahnya apabila bibi menjadi isteri yang kedua, bibi yang naik pangkat jadi isteri, nak lagi bibi yang lain sebab dia sudah bergelar, bertukar title daripada seorang bibi kepada seorang isteri. Tak tahulah berani kada orang yang komen tu untuk dia kahwin. Harap-harap mudah-mudahan yang nak kahwin ramai itu silalah berkahwin. Alhamdulillah, ya. Cuma di musim-musim ini pihak kerajaan nasihatkan kahwin selepas PKP. Itu sahaja. Baik. Fala naqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Wal waznu yawma idzinil haqqu, dan mizan itu pada hari kiamat adalah benar. Mizan artinya neraca timbangan amalan itu. Faman saqulat mawazinu, siapa yang berat amalan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itu orang-orang yang berjaya. Dalam banyak-banyak amalan yang kita buat ini, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Allah, Nabi kita menyebut kita akan ditanya beberapa perkara. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah, dia kata la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima madza amila fihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an jismihi fima ablah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita semua, antara benda ditanya oleh Allah dalam bab amalan kerja buat kita ni ialah, Nabi kata, la tazulu qadama 'abdin, sentiasalah dua kaki manusia itu yaumal qiyamah, berdirinya ia di hadapan Allah pada hari kiamat kelak, hatta yus'ala an arba', sehingga ditanya oleh Allah akan 4 soalan. Tuan-tuan kena ingat 4 soalan ini, soalan ni pukulan maut semuanya. Pertama, an umrihi fima afna, umur kita di manakah kita habiskan. Umur kita ni adalah masa kita. Daripada kita bangun tidur pagi sampai kita tidur balik di waktu malam, 1440 minit sehari, Allah akan tanya kita apa yang kita buat dengan masa ini. Kita kena ingatlah apa benda kita buat. Tuan-tuan, daripada kita buat dosa, baiklah kita tidur. Daripada kita buat dosa, baiklah kita tidur. Kalau kita rasa nak buat dosa, baik kita tidur. Jangan kita duduk buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di musim-musim coronavirus ini, kita kena jauhi perkara-perkara dosa. Jangan kita melayari mana-mana laman yang ada
dosa. Seperti laman ada gambar orang perempuan, pakaiannya tidak senonoh dan sebagainya. Kita elakkan perkara-perkara dosa dalam mengisi masa kosong kita. Cuba kita perbanyakkan masa. Ialah tuan-tuan, tiap-tiap orang akan buat dosa. Nabi kita SAW bersabda, Nabi kata, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kata Rasulullah SAW, setiap anak Adam ini mesti dia buat salah, banyak buat salah. Dalam ramai-ramai orang buat salah ini, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dalam ramai-ramai orang yang buat dosa ini ialah yang paling baiknya orang yang banyak bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Pertama, umur kita Allah akan tanya di manakah kita habiskan. Yang kedua, wa an ilmihi madza amila fih. Yang kedua, umur ilmu kita belajar ini, madza amila fih, apa yang kita amalkan dengan ilmu kita. Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ilmu, apa yang kita amalkan dengan ilmu kita. Katakanlah hamba ni seorang ustaz, ada ilmu lah sikit sebanyak, mengajar pula orangnya, kuliah subuh tiap-tiap pagi, kuliah maghrib tiap-tiap malam. Kita ajar, contohnya hendaklah kita bersikap pemurah. Contohnya lah, adakah kita amalkan dengan sikap pemurah ini? Kalau kita tidak amal, berarti kita ni lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman pada Allah, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu kata perkara yang kamu tak buat? Jadi hamba ni ngajar orang suruh jadi pemurah, tapi kita sendirinya, tuan-tuan sekalian, tidak buat apa yang kita belajar. Lagi bermasalah, tidak mengajar, dimarahi oleh Allah. Kita mengajar, tidak beramal dengan ilmu yang kita ajar itu, juga dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak amalkan apa yang kita belajar. Soalan yang kedua daripada bab amalan. Soalan yang ketiga Tuhan tanya kita ialah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Allah Taala akan tanya kita berkenaan dengan harta kita. Harta tiap-tiap daripada kita. Wa an malihi, harta kita. Harta ni tuan-tuan, apa dia harta? Benda yang kita miliki, itu harta kita. Harta kita Allah tanya dua soalan. Pertama, min aina iktasabahu, dari mana kita ambil? Itu harta. Soalan pertama Tuhan tanya, harta ni min aina iktasabahu, dari mana kita ambil? Masalah ambil harta ni pun kita kena belajar lah. Kalau kita nak harta, kita kena belajar. Harta ni kita boleh ambil melalui pembelian, melalui perniagaan, pembelian perniagaan, dan melalui warisan. Sama ada kita nego, boleh hutang, kita kerja, boleh upah, ataupun warisan. Warisan daripada harta peninggalan mak kita, ayah kita dan sebagainya, ni harta kita. Jangan ambil benda yang diharamkan oleh Allah. Ada seorang ulama rahimahumullahu ta'ala, dia mengarang satu kitab 2 jilid, tajuk bukunya ialah Al-Malu Ma'khuzan Zulma. Harta yang diambil dengan cara yang zalim, cara tak betul. Masyarakat Melayu kita ni tuan-tuan, banyak ambil harta yang tak betul. Saka ni dia kata ikut sedap. Ini masalah. Kadang-kadang orang jantan, contohnya orang jantan, orang lelaki, dia tengok orang janda, orang perempuan janda ni kaya, dia kahwin perempuan janda yang kaya itu. Bagus kahwin perempuan janda kaya, tetapi tuan-tuan harus ingat, janda kaya ni dia ada anak. Anak ni pula adalah anak peninggalan almarhum dia dengan suami yang dahulu. Maka setiap pendapatan bulanan yang diperolehi oleh perempuan itu melalui harta-harta peninggalan si suami, seperti sewaan-sewaan bangunan dan sebagainya, menjadi milik anak yatim dan juga milik si perempuan itu. Maka dia kena faraidkan, dia kena bahagikan dahulu. Perempuan ni si ibu dapat berapa, si anak dapat berapa, sorang-sorang. Maka
Ibu ni menguruskan harta itu. Bila boleh sewa 5,000 sebulan contohnya, si perempuan ambil bahagian dia berapa. Si yang lain tu kena masuk akaun si anak-anak. Dan si ibu tadi, dia boleh ambil harta milik anak-anak itu untuk perbelanjaan mengurus anak-anak tersebut. Katakanlah seorang anak sebanyak 500 bulan. Maka katakanlah begitu, 500 bulan, 5 kali 4, janda anak 4. 5 kali 4, 2,000. 2,000 campur dengan si isteri. Maka itu saja. Yang baki tadi adalah harta anak-anak yatim. Tak boleh dibelanjakan secara borong. Tak boleh, hukumnya berdosa. Bila orang makan harta anak yatim itu, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sebenarnya dia makan dalam perut dia tu adalah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat baik-baik. Sama juga masalah pula harta pusaka. Dia tak layak tapi dia ambil harta pusaka dengan cara tak betul. Tuan-tuan, dunia ni kata Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, Al-Imamul Wari'in, orang yang warak lagi, apa dia kata? Dia kata, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha azabun. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dia kata, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha azabun. Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hanbal kata, ad-dunya, dunia ini dia kata halaluha, halalnya hisabun, adalah kena hisab. Harta halal itu kena hisab. Wa haramuha azabun, dan juga haramnya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa yang kita buat. Bila kita ambil harta cara tak betul, maka akan berlakulah pula perbalahan di kalangan kita. Perbalahan di kalangan kita. Adik-beradik kita boleh sama-sama tak kecek. Ada satu orang tu jumpa saya, dia kata gini. Orang jumpa saya, dia kata, ustaz, kita ada 11 beradik. Dia kata, mak kita sudah mati. Kita ni masa kita kecil mula, dia kata, semuanya 11 beradik belaka. Semuanya 11 beradik ni adik-beradik belaka. Tapi bila kita tua, sekarang ni sudah bawa diri, tidak bertegur siapa di antara satu sama lain. Ada soalan pendengar kata, anak-anak janda besar belaka dah. Lagu mana? Kalau anak-anak janda ni sudah besar belaka, kena bagi harta kepada anak-anak dia. Ini hak awak. Awaknya boleh secemuk ni sebulan. Ini saham, ini hak sewaan rumah peninggalan almarhum ayah. Hak awaknya sebulan berapa, hak ni berapa. Bila dia sampai sinur rusydi, dia siapa umur yang cerdik, kita bagikanlah harta itu. Wa atul yatama amwalahum. Bagilah pada anak yatim itu akan harta mereka. Yakni dia jadi milik mereka. Kenapa kita nak mengatah lagi akan harta itu? Amos sebut 2-3 perkara yang berharta paling-paling banyak yang berlaku. Nah, antara lagi cara mengambil harta tak betul ialah kita makan rasuah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ar-rashi wal murtashi, ar-rashi wal ar-rashi wal raishu wal murtashi finnar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ar-rashi yang menghulurkan rasuah, wal raish ialah rana di tengah-tengah, wal murtashi yang minta rasuah, yang menghulur, yang meminta, dan juga rana di tengah-tengah. Beres bah. Wi kawai semak ni, kawai pergi runding dengan dia, maka kita selesai. Jadi tiga-tiga orang ni kata Nabi SAW, yang memberi baik, yang menerima baik, rana di tengah-tengah baik. Qala an-nabiyyu ar-rashi wal-raish wal-murtashi finnar. Semua mereka itu masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat baik-baik, jangan terlibat dengan apa-apa rasuah. Rasuah diharamkan oleh Allah. Berkata Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, dia kata, daripada kamu makan rasuah, lebih baik kamu makan daging babi. Sebab kalau makan daging babi, hanya kamu dengan babi itu sahaja dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu buat salah pada Allah makan babi, kesan dia tidak ada pada insan lain. Kalau kamu makan rasuah, kesan dia berlaku kepada kamu.
berlaku kamu langgari perintah Allah, kamu khianati hak orang lain, dan kamu ambil bahagian orang lain. Itu maknanya kesan kita makan rasuah. Na'udzubillah. Sebab itulah bab harta ni kawan-kawan sekalian, kita kena halusi baik-baik. Demikian juga katalah contoh, kita jual benda yang bukan milik kita, pun diharamkan oleh Allah, kita boleh ambil. Contohlah, ini sekadar contoh saja. Saya tidak tahu faktanya betul atau tidak begitu. Katakanlah ini contoh dia. Penyewa-penyewa gerai di pasar Siti Khadijah. Ini contoh, tidak ada kena-mengena dengan sesiapa. Ini andaian saya. Kata di Kota Baru ada satu gerai kedai pasar namanya Pasar Siti Khadijah. Katakanlah MPKB beri kepada A untuk sewa. Sewaan hariannya sebanyak RM10 sehari. Orang ni pun gunalah gerai ni begitu lama, menega. Begitu lama dia menega semua sekali, laku molek. Bila laku, dia nak jual dia punya gerai itu. Dia tak boleh jual gerai itu. Dia kena bagi kepada MPKB balik. Oh tak apalah, dia mau bayar kawin RM30,000, dia mau jual gerai kawin jadi milik demo. Mana kita boleh jual benda bukan milik kita? Nak jual ni kena benda tu milik kita. Kalau bukan milik, tak boleh kita nak jual. Demikianlah kita kerja di pejabat dan sebagainya, kita boleh harta cara tak betul. Contoh kita kata buat tuntutan palsu cara tak betul. Di kita kerja ni ada dua nak claim. Kita nak claim ni, nak claim allowance, kita claim lah allowance. Kalau kita claim allowance cara tak betul, kita panggil allowance, dia cari allowance. Yang ini claim dengan cara berlawak, tidak boleh. Overtime cara berlawak juga memperolehi harta dengan cara yang tidak betul dari segi hukum syarak. Demikian juga mendapat harta melalui jualan produk-produk palsu. Produk palsu tak boleh. Dia bak harta ni bak yang paling kritikal. Ya tuan-tuan semua kena halusi dengan baik supaya kita dapat harta dengan cara tak betul. Tuan-tuan, kalau kita boleh harta cara yang tidak betul, lebih baik kita miskin. Dunia ni kita boleh makan. Untuk makan minum Tuhan jamin tiap-tiap manusia ni rezeki yang madmun, ya Tuhan jamin ada, tetap manusia ada rezeki dia. Tiap-tiap kita semua ada rezeki belaka. Lebih baik kita boleh makan menjadi si miskin daripada kita menjadi si kaya yang merana dan menderita pada hari akhirat kelak. Ya, ini kena ingat baik. Harta dua soalan. Min aina iktasabahu. Ni kita bincang baru dari mana kita ambil. Yang keempat, wa fima anfaqah. Dalam harta ada dua soalan. Soalan yang ketiga, kedua bab harta ialah di manakah kita belanjakan harta kita. Tuhan akan tanya kita. Pertama tadi, umur di mana kita habis, ilmu di mana kita amal. Yang ketiga, harta dari mana kita ambil dan ke mana kita belanjakan. Hal ni yang paling kita takut, tuan-tuan sekalian. Amos selaku ustaz pun bimbang. Amos sendiri bimbang nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa bimbang? Takut-takut ada kita mengambil duit yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita belanjakan duit kita ini pada perkara yang diharamkan oleh Allah. Kita ni manusia, kita lalai. Ini kita bimbang. Takut-takut sesek kena tanya oleh Allah Taala. Beratlah hamba. Na'udzubillahi min zalik. Di mana kita belanjakan? Ingat baik-baik. Nak belanja ni, Tuhan bagi ke tak bagi? Allah bagi, silakan. Allah Ta'ala tak bagi, yang kita belanjakan. Dan yang seterusnya, soalan Tuhan tanya yang keempat ialah wa an jismihi fima ablah. Tubuh badan kita ni di manakah tenaganya kita habiskan? Ini ada 4 soalan di bawah aktiviti amalan manusia. Perkara yang ketiga Tuhan akan tanya ialah yus'alu 'anil na'imil ladzi tamatta'a bihi. Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita tentang nikmat yang kita berseronok dengannya. Ini lagi-lagilah kita kena, kawan-kawan sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita ni nikmat yang begitu banyak. Nikmat kita ini Allah akan tanya. Qala Allah tabaraka wa taala fi dalam surah At-Takatsur ayat ke-8, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu dengan nikmat kurniaan Allah Ta'ala pada kamu, yauma idzin, pada hari kiamat itu, anin na'im, kamu akan ditanya tentang nikmat tersebut. Kemudian kamu akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat yang tersebut. Ini kita kena ingat molek ya. Nikmat Tuhan kita ni Tuhan akan tanya.
rumah kita yang luas. Masya Allah. Kita lah ni tuan-tuan duk badi besar rumah. Nabi kita kata di akhir zaman ini dah, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Nabi kata di antara tanda kiamatnya ialah bila hamba melahirkan tuannya. Apabila kamu melihat bahawa antaral hufatal urata ri'a asya'i, orang tidak berselipar pakaian tak cukup duk pera kambing. Dah, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlumba-lumba untuk buat bangunan-bangunan yang besar. Olah ni puak-puak kita, siapa nak makan apa buatan, dia pakai nak bangga rumah besar. Tuan-tuan, rumah kita hak besar ni pun, dak, rumah kita hak besar ialah rumah hamba ni tak besar mana. Bolehlah hidup satu keluarga. Rumah kita hak besar ni tuan-tuan semua, kita sendiri nak duduk pun tak ada. Rumah kita hak besar ni pun, kita berbangga. Orang tengok, oh rumah dia tu 20,000 kaki. Rumah orang ni Masya Allah. Lebih-lebih lagi bila kita tua, tak? Bila kita tua, hamba ada ni orang anak, Alhamdulillah. Bila anak kita semakin besar, keluar pergi belajar, masuk universiti, masuk college dan sebagainya, tinggallah kita kedik-kedik suami isteri. Di dapur pun 2 orang, duduk luar pun 2 orang, dalam bilik pun 2 orang, gimana pun 2 orang. Akhir sekali rumah kita yang besar itu menjadi seperti satu bangunan peninggalan, tidak ke mana-mana. Kata satu orang, satu kali tuan-tuan sekalian, dia mari makan gula dekat rumah saya lah, rumah jiran saya. Dia kata kepada saya, dia kata, Ustaz Syuaibun, mana rumah entah? Kata itulah rumah anak dekat tu je. Amba tunjuk rumah ke dia. Dia kata, anak entah ni orang muda, anak ni orang tua. Anak nak ayat pada entah, rumah yang kita buat besar ni, dia kata tidak melebihi 1 generasi. Rumah kita buat besar ni tidak melebihi 1 generasi. Paling jauh 2 generasi. Katakanlah kita duduk di kawasan harta kita berharga. Misalnya rumah kita nilai dia 500,000 juta. Contohlah 500,000 juta. Sekarang ni kalau kita mati, anak-anak kita 5 orang, mestilah dia nak bagi harta. Nak bagi harta, dia akan jual harta tadi. Maka dia bawa diri duduk di rumah masing-masing. Ini saya nak sebut bahawa tuan-tuan semua, rumah yang kita banggakan di zaman kita akan, harta itu akan diagih-agihkan oleh anak-anak kita semua. Jadi kita ada rumah yang besar, Tuhan akan tanya kita, wasayyaratul farihah, kereta yang mewah-mewah semua sekali. Tuhan akan tanya, al-masyarib, makan mi wal mata'im al-ladzizah, makan sedap, minum sedap, pakaian yang lembut, segala orang gaji, perut kita kena boyeh, air kita hak sejuk, tempat duduk kita yang selesa, semua sekali ni Tuhan akan tanya kita. Lazzatun naum, tak, kita sedap tidur, hatta syarbatil asal, minum madu sedap. Tuhan akan tanya semua nikmat ini. Tuhan kata, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian dengan nikmat Allah Ta'ala itu kamu akan ditanya oleh Allah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yus'alul 'abdu anhu yawmal qiyamati minan na'imi an yuqala lahu alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid, rawahu Tirmizi. Nabi kata, di antara soalan yang pertama ditanya pada hamba pada hari kiamat, antara soalan yang pertama ditanya kepada hamba pada hari kiamat ialah, alam nusahha laka jismak, tidakkah aku sihatkan tubuh badan kamu? Itu satu soalan. Yang kedua, wa nurwika minal ma'il barid, aku hilangkan kedahagaan kamu dengan air sejuk. Bila dahaga dengan air sejuk, akan disoal oleh Allah akan nikmat itu pada hari akhirat kelak. Sebab itulah tuan-tuan, jangan sekali-kali kita merasa hina dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita ni berasa hina dengan nikmat Allah. Ada setengah orang Muslim dia bawa pergi beras rumah dia. Cik, ambillah beras ni. Beras Malaysia ke beras Sial, tanya.
Beras Malaysia ke beras Sia? Kalau beras Malaysia mau tak say nak beras Sia. Ni yang berlaku. Saya ingat tahun 2014 saya bagi batu air banjir. Dia tanya kita beras Sia ke beras Malaysia? Kalau beras Sia beres. Beras Malaysia kat orang lain lah boh. Nak cerita ke demo. Orang nikmat tu hari kita ni alhamdulillah. Tuan-tuan kecing nikmat berak, nikmat sedawa, nikmat semua kita ada ni nikmat belaka. Sa'ala rajulun Abdullah ibn Amr faqala alasna min fuqara'il muhajirin faqala Abdullah alaka imra'atun ta'wi ilaiha qala na'am qala alaka maskanun taskunuh qala na'am qala fa anta minal aghniya qala fa inna li khadiman qala fa anta minal muluk. Dalam satu kitab Umdatut Tafsir karangan Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala kata, ditanya akan Abdullah bin Amru, dia kata alasna min fuqara'il muhajirin, wahai Abdullah bin Amru, tidakkah kita ini di kalangan orang-orang muhajirin yang miskin? Faqala Abdullah tanya kepada orang yang bertanya itu, apa Abdullah bertanya? Alakam ra'atun ta'wi ilaiha, tidakkah kamu ada satu orang perempuan yang kamu boleh berlindung dengannya? Qala na'am, ya, kamu ada isteri. Qala alaka maskanun taskunu, tidakkah kamu ada rumah tempat kamu nak tinggal? Qala na'am, ya, kamu ada rumah. Qala fa anta minal aghniya, kalau demikian kamu di kalangan orang yang kaya. Kalau kamu sudah ada perempuan isteri tempat kamu duduk bersama, kalau kamu ada rumah kamu berteduh bersama, mu di kalangan orang yang kaya. Qala, kata dia lagi, fa innali khadiman, dia kata sebenarnya hamba ni ada satu orang gaji di rumah hamba. Qala fa anta minal muluk, kalau demikian kamu adalah di kalangan puak raja-raja yang hidup senang. Ni kawan-kawan semua nikmat dunia yang kita guna ini, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soalan terakhir, soalan keempat ialah ditanya tentang nikmat pendengaran, penglihatan dan juga pemikiran. Semua kita ni tuan-tuan, nikmat Tuhan bagi berbeza, tafawud, kita berbeza nikmat kita. Kudrat kita berbeza, panca indera kita berbeza. Setiap kali seorang manusia semakin kuat tenaganya, maka hisabnya semakin banyak. Qala Allah Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 36, Allah Taala kata inna sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, pemikiran kamu, hati kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan-kawan yang dikasihi semua, qala Qatadah, kata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Qatadah, dia kata apa? La taqul ra'aitu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma' wa 'alimtu wa lam ta'lam fa inna Allaha sa'iluka 'an dzalika kulli. Maknanya di sini bahawa apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu tahu, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan-kawan sekalian, kesimpulan kuliah subuh kita pada pagi ini, ada 4 perkara Tuhan akan tanya kita. Pertama, tentang akidah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita, iman kita pada Allah, kita mesti kena jaga. Yang kedua, tentang apa yang kita buat di alam dunia. Di bawah kita buat di alam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita, antara soalan aktiviti kita ada 4 soalan. Pertama sekali, umur kita di mana kita habiskan. Yang kedua, ilmu kita, apa yang kita amalkan. Yang ketiga, harta kita, harta 2 soalan. Dari mana kita ambil, ke mana kita habiskan. Dan yang keempatnya ialah tubuh badan kita yang sihat ini di manakah kita habiskan. Soalan ketiga Tuhan akan tanya ialah tentang nikmat yang Dia berikan kepada kita sekalian. Ini Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita tentang nikmat ini. Dan yang keempatnya ialah tentang panca indera kita, yakni tentang pendengaran kita, tentang penglihatan kita, mata kita, telinga kita, pemikiran kita, semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat bersedialah kawal baik-baik benda ni supaya kita boleh
menghadapi Allah dengan keadaan yang baik. Adapun harta-harta orang telah kita ambil, kita hantarkan. Harta kerajaan, kalau kita ambil, kita bayar kembali. Begitulah kawan-kawan, sebelum daripada marinya satu hari yang di mana harta dan juga wang ringgit, dirham, dinar tidak bermanfaat lagi. Jadi kita kena pakak-pakak puak kita, muhasabah diri, baiki diri kita sebelum kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi besok kawan-kawan sekalian, malam ni kuliah tafsir Al-Quran surah As-Sajdah. Pada pagi besok kita akan berbincang berkenaan dengan apakah dia perkara pertama dihisap, umat manakah yang pertama akan dihisap pada hari akhirat. Di kalangan ramai-ramai manusia ni, golongan mana? Yang kedua kita akan belajar pagi besok ialah apakah benda yang pertama akan hukum oleh Allah Ta'ala di kalangan manusia pada hari kiamat. Dan yang ketiga kita akan belajar pada pagi besok juga ialah berkenaan dengan keadaan hamba di waktu menunggu keputusan dan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jika berkesempatan kita akan berbincang berkenaan dengan hak-hak yang mesti kita tunaikan pada hari kiamat. Kalau tak tunaikan, kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Cuba-cuba share lah dengan sahabat-sahabat untuk tujuan dakwah kita. Mudah-mudahan saya mendapat pahala, tuan-tuan juga mendapat pahala, dan boleh layari akan Facebook saya ini. Mudah-mudahan kita semua akan dapat rahmat dan juga manfaat. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم احفظنا واحفظ ما معنا وسلم ما معنا وبلغ ما معنا إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.